Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Inuka binti Muhammad Sufian Kang. Nama diberi Nur Farahin binti Amiruddin. Matric number ialah 188188. Pada hari ini, saya akan membuat pembincangan mengenai latihan mengajar internship saya. Okay. Saya telah menjalankan latihan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi yang terletak di Senawang, Seremban Negeri Sembilan. Sekolah ini mempunyai seramai 1,776 orang murid yang terbahagi kepada dua sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Okay. Sedikit latar belakang tentang sekolah ini. Sekolah ini dibuka pada tahun 14 Jun 2003 yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhammad Isa bin Datuk Haji Abdul Samad, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Darussulut. Okay. Dahulunya sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Menengah Senawang 2 dan kini ianya ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi. Sekolah Menengah Seri Pagi ini dikemudi oleh Tuan Pengetua iaitu Encik Jamri bin Ahmad, Pengetua Cemerlang, dan 3 penolong kanan yang hebat iaitu Penolong Kanan Pentadbiran Akademik Puan Hajah Nursiah bin Osman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Hajah Zuraidah binti Daud, dan Penolong Kanan Skor Kurikulum Encik Haji Muhammad Amin bin Salam. Okey, saya dikehendaki untuk menjalankan latihan mengajar selama 10 minggu, iaitu pada 4 minggu pertama kami dikehendaki untuk pergi ke sekolah, iaitu mengajar berhadapan dengan murid-murid. Tetapi selepas cuti pada bulan 3, negara Malaysia telah menjalankan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kesemua murid-murid terutamanya dan rakyat Malaysia kesemuanya tidak boleh keluar di rumah, iaitu sekolah pun automatically akan ditutup. Okay. Pengalaman saya pada mengajar di sekolah selama 4 minggu, iaitu bermula daripada 17 Februari hingga 13 Mac tahun 2020. Okay. Pelbagai aktiviti dan kaedah yang telah saya gunakan sebagai seorang guru pelatih yang sempat saya gunakan untuk pelajar-pelajar sains rumah tangga dan juga pelajar reka bentuk dan teknologi, iaitu pelajar sains rumah tangga saya mengajar tingkatan 4 hibiscus, 4 rafflesia. Tingkatan 2 untuk RBT adalah 2 hibiscus. Okay. Kaedah yang telah saya gunakan adalah kaedah sumbang saran. Kaedah sumbang saran ni di mana saya menerapkan elemen, saya menyuruh pelajar-pelajar membuat kumpulan dan berbincang, dan mereka dikehendaki untuk berkongsi apa pendapat mereka masing-masing. Dan sumbang saran ini juga tidak ada benar ataupun tidak ada yang salah. Cuma pada sumbang saran itu saya meminta pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka dengan lantang kepada rakan-rakan yang lain. Untuk perbincangan pula, saya akan membuat kumpulan kecil, iaitu untuk pelajar SRT. Kelas saya hanya ada 17 orang sahaja. Jadi perbincangan kecil ini saya rasa sangat efektif dan mereka memberi kerjasama yang baik ketika membuat perbincangan. Manakala untuk pelajar RBT pula, apabila saya menyuruh mereka untuk membuat kumpulan, mereka agak bising sebabnya
Jumlah pelajar untuk RBT tingkatan 2 adalah seramai 31 orang. Tapi apabila saya menyuruh mereka membuatnya dalam keadaan yang tenang, tidak mengeluarkan suara yang kuat, mereka mendengar kata saya. Jadi perbincangan yang saya lakukan apabila sudah habis perbincangan itu, setiap kumpulan dikehendaki menghantar seorang wakil ataupun dua orang untuk membuat perbincangan. Okay. Perbincangan itu adalah yang ketiga. Okay. Kaedah perbincangan ni saya nampak untuk pelajar tingkatan 4 amat senang untuk mereka membuat perbincangan. Mereka selesa antara satu sama lain. Tak ada istilah malu bersama rakan-rakan yang lain. Kerana saya rasa antara faktornya adalah pelajar lelaki di kelas saya hanya ada 4 orang sahaja. Yang lain semuanya adalah perempuan. Jadi saya rasa keakraban mereka bersama itu sangat akrab. Jadi mereka tidak malu antara satu sama lain. Jadi perbincangan di hadapan kelas berjalan dengan ceria. Jadi bila kawan membuat perbincangan di hadapan, kawan-kawan di belakang sangat sangat support. Okay, berbalik pada untuk RBT pula, terdapat perbezaan antara tingkatan 2 dengan tingkatan 4. Tingkatan 2 ni, apabila saya menyuruh mereka membuat perbincangan, mereka masih malu-malu lagi. Dan mereka tidak tahu cara untuk membuat perbincangan yang betul. Tapi saya sebagai seorang guru, saya mendidik mereka untuk cara membuat perbincangan yang betul dan memberi galakan kepada mereka supaya tidak perlu malu dengan rakan-rakan yang lain rakan-rakan yang lain. Okey, pembelajaran secara interaktif pula. Saya lakukan pembelajaran secara interaktif melalui tayangan video dan juga tayangan gambar. Saya selalu melakukan ini kerana untuk RBT terutamanya guru pembimbing saya sendiri cakap untuk RBT memang kena selalu membuat tayangan video supaya pelajar-pelajar tertarik dan pelajar-pelajar mahu untuk belajar. Sebab untuk RBT kita banyak belajar tentang reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrikal dan juga reka bentuk elektronik. Jadi ketiga-tiga itu pembelajaran secara interaktif iaitu melalui tayangan video amat memudahkan saya sebagai seorang pendidik untuk membuat anak-anak murid saya faham apa yang saya ingin sampaikan. Untuk pelajar SRT pula, saya selalu membuat tayangan video dalam set induksi. Set induksi saya membuat tayangan video apabila contohnya dalam tempat kediaman, saya membuat induksi rumah yang bersepah supaya mereka tahu apa kepentingan kita untuk mengemas rumah kita dan juga tayangan video yang berkenaan dengan pakaian terutamanya jenis-jenis kain. Mereka perlu tengok cara pembuatan ataupun mereka perlu membezakan antara pelbagai jenis kain dengan dalam dunia yang sebenar. Okey. Seterusnya adalah pembelajaran secara kooperatif. Saya buat pembelajaran secara kooperatif ni. Okey, seterusnya adalah pembelajaran secara kooperatif. Saya banyak menggunakan pembelajaran secara kooperatif kerana saya ingin setiap ahli kumpulan iaitu murid-murid saya sentiasa berkongsi maklumat antara satu sama lain. Pengetahuan, kemahiran untuk mencapai kejayaan atau matlamat itu. Saya juga ingin menyemai semangat muhibah, merapatkan jurang antara mereka supaya mereka sentiasa selesa antara satu sama lain. Dari segi sosial pula, murid dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan. Pembelajaran secara kooperatif ini, saya selalu menggunakan two straight punya kaedah.
dan juga team pair and share. Team pair and share ni murid secara berpasangan dia akan berkongsi pendapat bersama-sama dan selepas itu mereka berdua akan berkongsi kepada satu kelas. Okey. Selanjutnya gamifikasi. Gamifikasi pula saya menggunakan gamifikasi ini untuk menarik minat pelajar saya terutamanya untuk form 2 dengan form 4 untuk mereka memberi perhatian kepada apa yang pelajaran hari ini. Gamifikasi ini juga saya tidak membuat keterlaluan kerana saya takut mereka terlampau leka bermain sampai objektif yang ingin saya ketengahkan pun lari. Jadi gamifikasi yang saya gunakan sewaktu saya mengajar tingkatan 4 pada tajuk kediaman, saya menggunakan gamifikasi binaan iaitu saya menyuruh mereka membuat 4 kumpulan. Setiap kumpulan itu saya menyediakan satu kotak dan setiap kotak itu mereka perlu membuat ataupun mereka bentuk rumah yang mereka ingin duduk. Jadi selepas itu baru mereka akan buat perbincangan di hadapan. Kenapa susunan meja di sini, kenapa susunan kursi di sini. Mereka perlu membentangkan kepada rakan-rakan yang lain. Untuk tingkatan 2 pula, saya membuat gamifikasi Kahoot. Saya memberi handphone kepada mereka. Saya menyuruh mereka membuat kumpulan dan menyediakan handphone dan aktiviti Kahoot, game Kahoot itu pun berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan form juga. Okey. PDP saya secara atas talian pula tempoh LMI telah dilanjutkan daripada 8 Jun hingga 7 Ogos. Di sekolah tadi, saya menjalankan PDPC di sekolah selama 4 minggu. Jadi ada baki daripada lagi 6 minggu, iaitu 5 minggu kami menjalankan pembelajaran secara atas talian. Dan lagi 1 minggu saya kena pergi ke sekolah untuk meneruskan latihan internship saya. Okay. Untuk 5 minggu ini saya menggunakan keempat-empat aplikasi ini iaitu WhatsApp, Zoom, Google Classroom dan Edmodo. Okay, kebanyakannya saya hanya menggunakan aplikasi WhatsApp kerana untuk tingkatan 2, okay, untuk tingkatan 2, kebanyakan pelajar saya menggunakan handphone ibu bapa. Okay, jadi mereka hanya boleh menggunakan aplikasi WhatsApp saja untuk saya mengajar mereka. Okay, mereka lagi prefer saya untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, lebih mudah mereka cakap dan talian internet juga mudah untuk masuk apabila mereka juga menggunakan data yang rendah apabila kita menggunakan WhatsApp. Okey, untuk Zoom, saya pernah menggunakan Zoom untuk tingkatan 2 dengan tingkatan 4, tapi untuk satu kelas sahaja sebabnya terdapat beberapa masalah. Pelajar tidak boleh masuk kerana line internet yang sangat limited. Pelajar juga tidak boleh masuk kerana mereka berada di kampung dan juga pelajar juga tidak boleh masuk kerana sukar untuk mereka masuk sebab mereka tidak ada laptop. Jadi untuk gunakan handphone tu mereka meminta saya supaya menggunakan WhatsApp. Okay. Kebanyakan saya memberi latihan kepada mereka. Untuk pelajar form 2, saya guna Google Classroom dan untuk pelajar tingkatan 4, saya menggunakan Edmodo. Edmodo ni saya memberi latihan kepada mereka. Saya akan masukkan latihan dan nota bagi pelajar tingkatan 4 di aplikasi Edmodo dan untuk tingkatan 2, saya menggunakan Google Classroom sebagai untuk saya menerima latihan yang saya telah berikan. Antara kaedah-kaedah yang saya gunakan apabila saya mengajar secara atas talian ni adalah kaedah penyoalan
paling banyak kerana saya hanya menggunakan WhatsApp apabila mengajar mereka, iaitu penyoalan ni saya sentiasa apabila saya memberi info kepada mereka, saya akan sentiasa bertanya kepada mereka adakah mereka faham, adakah mereka faham, adakah mereka faham. Dan kebanyakannya saya menggunakan pesanan suara untuk menyampaikan ilmu saya kepada mereka. Apabila mereka tidak faham, selalunya mereka akan balas mereka tidak faham dan minta saya untuk mengulangi balik semula. Okay. Pembelajaran secara interaktif pula, kalau melalui asas talian, saya hanya sebelum kelas, saya akan mencari beberapa info di YouTube ataupun Google, di mana saya akan memberi link kepada pelajar melalui aplikasi WhatsApp untuk mereka tengok dahulu. Okay. Secara pembentangan, ini saya pernah buat sekali saja kerana saya berdapati banyak kekangan bila kita nak buat pembentangan di atas talian ni, kerana mereka agak sukar untuk berbincang antara satu sama lain. Disebabkan mereka memakai handphone ibu bapa mereka dan mereka juga tidak biasa untuk berbincang dengan kawan melalui handphone. Okay. Untuk perbincangan juga pun sama. Perbincangan agak kelam kabut apabila kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Okay. Sebab bila terlampau ramai yang masuk di aplikasi tersebut, kadang-kadang saya sebagai guru terlepas pandang perbincangan itu, dan ada juga pelajar yang mengatakan cikgu tak pandang pun saya punya jadi itu pun perbincangan pun saya hanya melakukannya sekali-sekala saja dan saya akan pastikan selepas itu saya tidak akan terleka ataupun saya akan pastikan saya akan respon untuk setiap pelajar, iaitu saya akan respon bagi thumbs up ataupun bagi smiley, bagus, kata-kata rangsangan untuk mereka. Okay, penerangan dari guru ini yang seperti saya cakap tadi, saya menggunakan pesanan suara dan juga typing di aplikasi WhatsApp. Gamifikasi pula, saya menggunakan quizzes, saya menggunakan word wall punya app untuk memberi mereka game dan memberi mereka seronok untuk belajar. Okay. Peta minda, kebanyakan peta minda yang saya gunakan adalah saya akan menyuruh mereka untuk membuat peta minda, di mana peta minda yang cantik saya akan publishkan dekat WhatsApp sendiri. Saya akan cakap dan saya akan memberikan kata-kata pujian kepada mereka yang membuat peta yang saya berikan. Pembelajaran melalui aktiviti ini adalah pembelajaran yang saya gunakan di slide, di mana sehari sebelum kelas saya akan menyuruh mereka, saya akan memberi nota kepada mereka dan nota tersebut saya akan buatkan slide, di mana slide itu kita akan buatkan susun kata. Ya, pelajar dikehendaki untuk memenuhi ayat yang kosong-kosong tersebut dan di situ sambil kita buat aktiviti, sambil itu saya mengajar mereka. Ini adalah kaedah-kaedah dan aktiviti yang saya gunakan selama 5 minggu di atas talian, iaitu menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom. Untuk Google Classroom dan Edmodo, saya hanya menggunakannya untuk memberi latihan dan nota saja. Seterusnya, yang ini adalah lampiran. Saya bergambar bersama guru pembimbing saya, guru pembimbing major, iaitu Cikgu Hazira, dan guru pembimbing minor adalah iaitu Cikgu Zainah. Ini adalah aktiviti yang telah kami lakukan semasa 4 minggu di sekolah. Okay, ini adalah 17 Februari di mana hari pertama kami masuk. Ada majlis pelancaran program sekolah. Di sini kami dapat mendengar Tuan Inspektor Muhammad Muftis memberi sepatah dua kata lah untuk anak-anak murid. Okey, pada minggu pertama dan juga minggu kedua, saya telah dilantik oleh guru Kelab Memanah untuk menjadi
AJK pendaftaran untuk kejohanan memanah MS-SMS kerana Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi telah menjadi tuan rumah untuk kejohanan memanah ini, dan kami telah mendapat banyak pingat, iaitu ada emas, perak, gangsa dan petak keempat. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar yang kami buat. Ini adalah padang yang aktiviti memanah ini dijalankan, dan semasa penyampaian hadiah ini dilakukan, kami sebagai guru praktikal diminta untuk menjadi MC. Okay. Pada minggu kedua dan juga minggu ketiga, kami telah pergi untuk memantau latihan kawat kemahiran cadet bomber dan penyelamat di Senawang, Balai Bomber Senawang. Itu kan di sini kami perlu memantau mereka pada waktu petang untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang selamat, pulang ke rumah dengan selamat, dan mereka menjalani latihan dengan secara serius lah. Okay. Ini adalah keputusan untuk pertandingan kawat kemahiran, iaitu 11 Mac. Kebanyakannya kami telah mendapat tempat, iaitu paling membanggakan adalah Johan keseluruhan perempuan. Berdasarkan dengan apa yang telah saya bincangkan pada hari ini, terdapat banyak ilmu dan pengalaman yang telah saya terima sepanjang tempoh LMR saya di SMK Seri Pagi. Saya berharap pada suatu hari nanti saya akan menjadi seorang guru yang cemerlang dan mampu untuk mendidik anak bangsa untuk mempunyai akhlak yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.